Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung dengan tolak masa bagi hari dan jam. Pada akhir pembelajaran ini, kamu semua seharusnya dapat menyelesaikan ayat matematik tolak masa melibatkan pecahan dan juga perpuluhan bagi hari dan jam. Kamu boleh rujuk buku teks tahun 5 muka surat 156 dan 157 sambil menonton video ini. Baiklah murid-murid, bagi soalan 1 kamu boleh rujuk buku teks muka surat 156. Berapakah lebihnya masa mencanting batik corak B berbanding dengan corak A merujuk maklumat di atas? Okey, ataupun maklumat di sebelah lah. Okey, corak A 1/1/3 hari, manakala corak B mengambil masa selama 2/1/4 hari. Kata kunci adalah berapakah lebihnya masa. Okey, bermaksud kita perlu buat operasi tolak, iaitu 2/1/4 hari tolak 1/1/3 hari. Jawapan nak dalam hari. Okey, disebabkan ini dalam pecahan hari, ini juga dalam pecahan hari, jawapan nak dalam hari, kita tak perlu tukar unit. Okey, apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu selesaikan kedua-dua pecahan ini. Langkah pertama, kamu perlu samakan penyebut. Okey, di sini cikgu ada sediakan sifir 4 dengan sifir 3. Kalau kamu lihat dalam sifir 4 dengan sifir 3, kamu akan nampak ada satu nombor yang sama, iaitu 12. 12 adalah penyebut yang baru. Okey, 4 nak jadi 12, kamu kena darab 1, 2, 3. Okey, pengangka pun darab 3. 3 nak jadi 12, kamu kena darab 1, 2, 3, 4. Pengangka pun kamu darab 4. Jadi sekarang kita selesaikan pecahan yang pertama ni. Dia akan jadi 2/3/12 hari tolak dengan pecahan yang kedua. Jadi 1/4/12. Bila penyebut dah sama, kita boleh tolak nombor bulat dan juga pengangka. Tetapi sebelum itu, kalau kita lihat pada pengangka, 3 tolak 4 tak boleh. Okey, jadi satu langkah untuk selesaikan soalan bentuk macam ni, bila mana pengangka tak boleh nak tolak, kamu pinjam 1 dari 2, tinggal 1. Okey, kemudian yang pinjam tu bukan masuk ke sebelah, bukan masukkan ke 3 jadi 13, tidak. 3 ni kamu tambah dengan penyebut. Okey, tambah dengan penyebut iaitu 12. 3 tambah 12. Jadi kita tulis semula pecahan baru ni kat bawah. 1, 3 tambah 12, sekarang dia dah jadi 15 hari. Daripada 2 hari dah tinggal 1 hari. Tolakkan dengan 1/4/12. Okey, bila pengangka dah lebih besar, kamu boleh tolak lah. 1 tolak 1 ni sifar, jadi habislah. Terus tolak pengangka 15 tolak 4, kamu akan dapat 11/12 hari. Okey, jadi lebihnya masa mencanting batik corak B berbanding dengan corak A adalah selama 11/12 hari. Okey, soalan kedua. 9 hari 18 jam tolak 7/8 hari bersamaan berapa hari berapa jam. Okey, kalau kita tengok pada jawapan, dia nak dalam bentuk hari dan jam. Okey, yang pertama ini memang sudah dalam bentuk hari dan jam, jadi kita tak payah nak buat apa-apa. Kita perlu tukarkan 7/8 hari kepada hari dan jam. Jadi, kamu salin dulu langkah pertama. Hari nak tukar kepada jam, kita perlu darab 24 jam. Jadi 7/8 darab 24 jam.
Okey, kita boleh masukkan menggunakan sifir 8. 8 bahagi 8 dapat 1. 24 bahagi 8 dapat 3. Jadi 7 darab 3 bersamaan dengan 21 jam. Tapi ini bukan jawapan akhir. 9 hari 18 jam perlu tolak dengan 21 jam. Okey, kita selesaikan dalam jadual hari dan jam seperti ini. Okey, 9 hari 18 jam tolak 21 jam. Kalau kamu tengok dekat ruangan jam, 18 tak boleh nak tolak 21. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Pinjam 1 dari 9, dia tinggal 8. Okey, 1 hari yang kita pinjam, bila bawa masuk ke rumah jam, dia akan jadi 24. Jadi 24 kena tambah dengan 18, jadi 42. Sekarang 42 tolak 21, sebab itulah dapat 21. 8 hari ni kamu salin. Jangan tinggalkan jawapan dalam jadual, kamu kena keluarkan dia jadi 8 hari 21 jam. Okey, seterusnya soalan tambahan. Cari beza tempoh antara 10, 5/6 hari dengan 4/1/2 hari. Nyatakan jawapan dalam jam. Okey, soalan nak beza. Bila kamu dengar perkataan beza, maksudnya kita perlu tolakkan kedua-dua nombor ni. Okey, ini adalah ayat matematik dia. Okey, dia nak dalam jam. Ini dalam bentuk pecahan hari. Ini juga dalam bentuk pecahan hari. Jawapan nak dalam jam. Ada dua kaedah, sama ada kamu tukar yang pertama ni dalam jam. Lepas tu kamu tukar yang ni dalam jam dan kemudian kamu tolakkan. Ataupun kaedah kedua, kamu tolakkan dulu pecahan ni. Nanti jawapan dia kamu tukar dalam jam. Jadi cikgu guna kaedah kedua, iaitu cikgu tolak dulu pecahan ni. Cikgu selesaikan dahulu pecahan ni. Jadi kita tulis dulu pecahan ni. Okey, kemudian kita nak samakan penyebut. 2 boleh jadi 6, iaitu kena darab dengan 3. Pengangka juga darab dengan 3. Jadi 10, 5/6 hari kamu salin. Tolak dengan pecahan yang baru, iaitu 4, 3/6. Okey, bila penyebut dah sama, kamu boleh tolakkan nombor bulat dan pengangka. 10 tolak 4, 6. 5 tolak 3 boleh dapat 2/6 hari. Okey, 2/6 boleh dipermudahkan. Iaitu kamu kena bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Okey, jadi kamu akan dapat 6/1/3 hari. Ingat murid-murid, ini bukan jawapan akhir sebab soalan nak dalam jam. Okey, jawapan kita masih lagi dalam hari. Jadi kita perlu tukar 6/1/3 hari ini ke dalam jam. Okey, langkah dia seperti biasa. Kita perlu pecahkan 6/1/3 hari jadi 6 hari tambah 1/3 hari. Kita tahu 1 hari 24 jam. Jadi kalau 6 hari 24 jam darab 6 akan bersamaan 144 jam. Okey, pecahan hari nak tukar pada jam kena darab 24. Boleh masukkan guna sifir 3. 3 bahagi 3, 1. 24 bahagi 3 dapat 8. Jadi 1 darab 8 bersamaan 8 jam. Kamu tambahkan kedua-dua ni jadi 152 jam. Jadinya 10, 5/6 hari tolak 4/1/2 hari bersamaan 152 jam. Okey, mari kita lihat soalan di muka surat 157. Berpandukan jadual di sebelah, berapakah lebihnya tempoh kem pengakap daripada kem kepimpinan pengawas? Okey, di sini ada satu jadual, ada 2 kem dan tempoh masa. Kem pengakap mengambil masa selama 2.25 hari, manakala kepimpinan pengawas mengambil masa 1.5 hari. Soalan suruh kita cari lebihnya tempoh masa. Okey, bermaksud kita perlu buat operasi tolak. 2.25 hari tolak 1.5 hari
Jawapan nak dalam hari. Jadi kita tak perlu tukar unit, kita hanya terus tolak dalam bentuk lazim. Jangan lupa untuk bubuh sifar di bawah 5 ni. Selesaikan. So, kamu akan dapat sifar perpuluhan 75 hari. Okey, seterusnya soalan keempat. Tolak 3 hari 5 jam daripada 9.75 hari. Beri jawapan dalam hari dan jam. Bila dia kata tolak 3 hari 5 jam, bermaksud dalam ayat matematik 9.75 hari tolak 3 hari 5 jam. Okey, tolak 3 hari 5 jam daripada 9.75 hari. Okey, jangan kamu terbalik pula. 3 hari 5 jam tolak 9.75 tak boleh lah. 3 tak boleh tolak 9. Mesti nombor besar tolak nombor kecil. Soalan nak dalam hari dan jam. Jadi yang perlu kita tukar unit adalah yang ini. Okey, sebab ini dalam perpuluhan hari. Jadi caranya kita perlu pecahkan dia jadi 9 hari tambah sifar perpuluhan 75 hari. Disebabkan dia nak dalam hari dan jam, 9 hari ni kita biarkan saja. Yang ini kita perlu tukar. Perpuluhan hari ni kena tukar ke dalam jam. Okey, 1 hari 24 jam. Jadi kalau sifar perpuluhan 75 hari nak tukar kepada jam, kena darab 24. Okey, kamu boleh selesaikan menggunakan kaedah lazim, bentuk lazim seperti ini, ataupun kaedah lattice terpulang pada kamu. Okey, kamu akan dapat di sini akhirnya 18 jam. Jadi kita gabungkan dia jadi 9 hari 18 jam. Tapi ini bukanlah jawapan akhir. Okey, sebab ini hanyalah untuk 9.75 hari. Kita perlu tolak 3 hari 5 jam. Okey, kita boleh buat dalam jadual hari dan jam. Okey, 9 hari 18 jam tolak 3 hari 5 jam. Okey, 8 tolak 5 dapat 3. 1 ni kamu turunkan, 9 tolak 3 kamu dapat 6. Jadi keluarkan jawapan 6 hari 13 jam. Okey, mari kita lihat soalan terakhir gabungan perpuluhan hari dan pecahan hari. 6.5 hari tolak 7/12 hari bersamaan berapa hari, berapa jam. Okey, kedua-dua ni kita perlu tukarkan ke dalam hari dan jam. Jadi kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu. 6.5 hari ni kita kena pecahkan jadi 6 hari tambah sifar perpuluhan 5 hari. Disebabkan nak hari dan jam, 6 hari ni kita biarkan sahaja. Okey, kita perlu tukarkan sifar perpuluhan 5 kepada jam. Jadi kena darab dengan 24. Jadi kamu boleh buat bentuk lazim. Okey, kamu akan dapat di sini sebanyak 12 jam. Gabungkan jadi 6 hari 12 jam. Setelah itu kita perlu tukar pula 7/12 hari kepada hari dan jam. Okey, hari nak tukar kepada jam, kita perlu darabkan dengan 24 jam. 12 dengan 24 boleh dimasukkan guna sifir 12. 12 bagi 12, 1. 24 bagi 12 dapat 2. 7 darab 2 jam bersamaan 14 jam. Sekarang kita boleh tolakkan kedua-dua nombor ini dalam jadual hari dan jam. 6 hari 12 jam tolak 14 jam. Ingat murid-murid, 12 tak boleh nak tolak 14. Jadi kita perlu pinjam 1 hari, tinggal 5 hari. 1 hari bila dibawa masuk ke rumah jam, dia akan jadi 24 jam. Perlu tambah 12 jadi 36 jam. Sekarang 36 jam tolak 14 jam, kamu akan dapat 22 jam. 5 hari ni kamu keluarkan. Okey, jadi 5 hari 22 jam.
Baiklah murid-murid, itu sahaja video kita pada hari ini. Cikgu tinggalkan kamu dengan kerja rumah buku teks muka surat 165. Latihan cuba ini soalan 1 C dan D, soalan 2 C dan D juga, serta soalan keempat B. Terima kasih kerana telah menonton video cikgu ini. Kalau kamu rasa video hari ini sangat bermanfaat buat kamu, kamu boleh tolong cikgu dengan tekan butang subscribe, like, share ataupun komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.